أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa surau Hidayatul Islamiyah, dan yang saya muliakan dan saya hormati seluruh hadirin hadirat penduduk Kampung Baru Haikom. Saya nak dengar suara orang Haikom malam ini. Apa khabar orang Haikom? Alhamdulillah, lagi semangat saya Imam. Inilah suara orang Haikom Ustaz. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana taufik dan hidayahnya kita sama-sama dapat solat Isyak berjemaah. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan berkongsi sedikit sebanyak tentang kemuliaan, kebesaran dan keagungan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ianya juga akan menjadi topik yang penting saya rasa, iaitulah sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh atau majlis belum menjadi panas, izinkan saya memperkenalkan dua orang ahli panel. Walaupun mungkin ada di antara kita yang tak kenal ahli panel jemputan kita, tetapi sudah menjadi protokol adat sopan seorang moderator memperkenalkan ahli panel jemputan. Jadi sebelah saya sahabat saya iaitu Ustaz Mustafa Kamal Asri, penceramah motivasi. Bolehlah nak memotivasi lepas ni, perunding motivasi. Dan tinggal di Sungai Udang Ustaz, Sungai Serdang, anak Jati Selangor juga. Saya difahamkan Ustaz Mustafa Kamal Asri ini dia boleh berbahasa Urdu dan berbahasa Tamil. Tapi saya minta saya Ustaz kalau dia cakap dalam bahasa Melayu ya Ustaz, boleh? Malam ni Ustaz akan cakap dalam bahasa Melayu. Dan saya perkenalkan ahli panel kita yang sebelah sana iaitu Ustaz Suhaini Wakil, penolong pengarah bahagian keluarga Islam, Jabatan Agama Islam Selangor. Bawah sini gambarnya, di atas gambar saya. Yang kedua tu ini Ustaznya. Jadi alhamdulillah sedikit sebanyak sudah kenal. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak
نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وكما قال صلى الله عليه وسلم. Sahabat saya, Ustaz Zaidi Umar, saya pemerintah pada malam ini. Sahabat saya dikenal Ustaz Suhaimi Wahid, sering ya keluar TV, masuk radio, yang kita ni keluar TV dan keluar daripada radio. Cuma saya tak pasti CD yang dijual kan ada masuk sini. Tak perasan, tak ada lagi. Tapi dalam YouTube adalah. Jadi alhamdulillah, segala puji dan puja hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan sedang hadirin hadirat muslimin muslimat sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati dikasihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersempena dengan forum Maulidul Rasul. Andai Rasulullah bersama dengan kita, laukana baina, andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita. Terima kasih kepada Ustaz moderator kita memberi nasi ke arah tajuk yang tanya. Saya kira cukup panjang. Kita pun dah maklum, dah faham bersama. Rasanya kalau tak perlu dihuraikan paling panjang pun dah kita faham. Apa pun, inilah sebenarnya dalam siri untuk kita taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, untuk kita hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di awal tadi saya telah membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, respon daripada 8 tahun tuan-tuan, puan-puan masih dapat mendengar pada malam ini. Kita hidup sedar tak sedar, Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada lidahnya yang mulia menyebutkan kullu ummati a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Allahu akbar. Kalau merujuk kepada perjalanan kisah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang qudwah hasanah, uswatun hasanah, contoh role model yang paling terbaik untuk kita ikut. Tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada lidah baginda, kan, dengan kata-kata baginda yang mulia itu, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam dijemput dalam kematian oleh Allah Subhanahu wa taala tak sampai 70 tahun, tetapi Allah jemput baginda ke umur baginda 63 tahun. Laukana andai Rasulullah bersama kita. Tuan-tuan, kalau kita melihat antara tujuan, walaupun saudara moderator tak sebutkan, tak apa, kita tambah. Kita buat sesuatu, biarlah ada matlamat. Kita buat sesuatu itu mestilah ada target. Begitu juga kita sambut, kan, Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah dalam bentuk apa sebutan pun, kita sebut maulud, maulid, wulidah. Satu je kita tak sebut mulud, ataupun dalam bahasa kami sana dia sebut muludan. Jadi bila sebut mulud ini, dia lebih kepada nak mamam saja. Ada makan tak?
di tangannya lah, ya, kekuasaan dalam kekuasaannya lah genggaman diri aku ni, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang tidak kasihkan aku, barang siapa yang kasihkan dirinya, sedangkan dia tidak kasih diri aku melebihi dia kasih kepada anak-anaknya, ayahnya dan sekalian manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak beriman seseorang daripada kamu sekiranya dia kasih kepada selain daripada aku ni, maksudnya dia kasih kepada anaknya, dia kasih kepada kedua ibu bapanya dan sekian orang yang lain melebihi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saya sayang Allah, dua sayang Rasulullah, tiga sayang ibu ayah, 1, 2, 3 sayang semuanya. Nampak? Yang pertama kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala, kita kena sayang. Yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut pada malam ini. Ada orang kata, orang bertanya, wahai ustaz, boleh kita sambut Maulid Rasul bukan 12 Rabiul Awal? Allahu akbar. Selagi mana ya nyawa di kandung badan, darah masih mengalir di majrad dam, ada laluan darah, maka bersama itu juga lah senantiasa kita sambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita nak menyebutkan ianya bid'ah? Memang bid'ah. Kalau kita belajar, bid'ah itu ialah satu perbuatan yang tak pernah dibuat Nabi, sama ada ucapannya, perbuatannya dan diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah sunnah Nabi. Tapi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sambut tak ketika itu para sahabat? Tidak sama sekali. Zaman mutakhir ini disambut dalam kitab Daibani dan juga Al-Barsanji. Apa tuan-tuan baca? Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Apa maknanya tadi? Tak tahu. Allah Akbar. Sesungguhnya surga itu disediakan al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim, disediakan khas untuk mereka yang banyak bersalawat ke atas Nabi. Kalau kana bainana, andainya Rasulullah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peringkat dakwah secara nasional, kemudian terang-terangan berjaya mentarbiyah sahabat yang namanya Abu Bakar, yang namanya Umar, yang namanya Uthman dan yang namanya Ali karramallahu wajhah. Tengok dalam masa yang sama, sepanjang hidup Nabi, sepanjang hidupnya sahabat bersama dengan Nabi, makan bersama Nabi dan bekerja bersama Nabi. Tak terlepas pandang juga bapa saudaranya yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu juga tuan. Mengikut riwayatnya disebut sebagai Abu Lahab, memang lahap sungguh makannya. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan, kalau tadi bid'ah, Imam Syafi'i, imam kita Imam Syafi'i, kenal tuan-tuan ya, Ibnu Idris. Bagaimana Imam Syafi'i membahagikan bid'ah itu kepada dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama sallallahu alaihi wasallam, setiap yang bid'ah itu adalah benda yang diada-adakan. Benda yang diada-adakan ini sudah pasti sesat. Setiap benda yang sesat, nerakalah tempatnya. Tengok apakah dengan tidak berharap bawa slogan kami cinta Nabi, andainya
sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengajar macam itu. Apa maknanya kita berselawat? Tetapi kitalah orang yang mula-mula tentang Nabi. Allah. Kalau kita mungkin salat, kalau kita orang yang mendirikan salat, sama sekali ya, kita tidak akan lupa untuk berselawat Nabi, sebab Nabi diutuskan bukan sekadar berselawat kepada dia saja, punya mesej yang besar. InsyaAllah kita akan ya, dengar ulasan yang seterusnya. Bid'ah hasanah dengan syarat selepas kita menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar kita berselawat, tetapi lebih daripada itu ditunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seminggu ni hebat diperkatakan cari Habdu. Tuan dengar kan? Satu majalah, kalau tak silap harian di Turki, hebatnya ya, Perdana Menteri Yusuf Erdogan, bagaimana dia tahan supaya jangan ulang terbit majalah ini, sebab di dalamnya penuh dengan karikatur tomahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sayang. Tengok, tapi kita juga dalam masa yang sama ya, anasir-anasir yang cuba merosakkan akidah umat Islam pun dah dihidangkan di hadapan kita. Ini sudah takdir, wahai Ustaz. Takdir apa kita yang ini? Kita tak nak sebut macam-macam, tapi itulah yang berlaku. Kita tengok apa yang berlaku. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman apabila ditimpa musibah, seraya keluar dari mulutnya, sesungguhnya kami datang dari Allah dan kami kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata ini biasanya kalau kita orang lain, ini adalah sinonim dengan kematian. Tetapi Nabi SAW bukan ajar begitu. Setiap musibah itu kamu kena sebut inna lillah. Kan? Musibah banjir contohnya. Bagaimana Allah Ta'ala ya, dia suntik hati saluran kita, dia sentuh sedikit saja, bukan banyak. Yang malas jadi rajin, yang malas berdoa jadi rajin berdoa, yang terikut tahi itu masih jadi sebagai seorang yang umrah. Tengok bagaimana hebatnya Allah Ta'ala sentuh sikit supaya ya, musibah ini yang kena, yang tak kena, kita tak kena, bolehlah kita kata oh kesian kan. Paling kurang ada rasa. Malam yahtam bi amril muslimin falaysa minna, kata Nabi. Orang yang tidak ambil berat, tak ada rasa apa-apa, tak cakap langsung, bukan di kalangan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah Nabi tak ngaku umat, Allah Akbar, nak jadi umat siapa? Sedangkan umat Nabi, para Nabi alaihi salatu wasallam yang lain pun
petik daripada ayat yang ahli panel pertama bacakan tadi, saya tertarik. Sebab apa? Membicarakan tentang akhlak Rasulullah. Siapa orang yang kita nak ikut? Suri teladan yang baik sudah tentu of course Rasulullah SAW yang kita akan ikut. Jadi kada khuluquhul Quran. Kita minta ahli panel kita bagi pencerahan. Kita nak faham akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Kita gambarkan Al-Quran. Bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW? Dan kita minta ahli panel yang kedua bagi pencerahan sedikit Ustaz tentang khuluquhul Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang terbaik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Kata Nabi, siapa yang banyak menghidupkan sunnah-sunnahku. Sunnah-sunnah Nabi ini banyak, betul ya? Cara kita daripada tidur sampailah kita bangun, sampai kita hidup, sampai kita berpakaian, makan dan sebagainya. Maka orang yang menghidupkan sunnah Nabi ikut cara Nabi. Dan kata Nabi, orang yang menghidupkan sunnah aku, orang yang sayang cinta padaku. Dan orang yang cinta pada aku, tempatnya di mana? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallah wa rasul. Pada Ustaz Zaidi, moderator, perangkat ahli panel juga lah saya tengok. Oh, dia punya mukadimah bagi buruan macam sabar kena pada Ustaz Kamal, seterusnya pada mencetak kuasa tinggi kampung, Sayyidul Fadilah Al-Imam, ahli jatah kuasa surau, muslimin muslimat, para jamaah yang dirahmati kasih Allah. Pertama, syukur alhamdulillah kita jumpa malam ini kemuncak program yang bermula daripada siang sampai ke malam. Saya jumpa malam ini kita forum. Tahniah di atas pengajuran, tahniah di atas penyertaan, tahniah di atas kehadiran, dan tahniah di atas sumbangan. Dan kiranya Masya Allah ramai, pada saya ini ramai ya, ada dekat 2,500 saya tengok. Alhamdulillah, termasuk yang kat rumah lah belum datang. Sayang orang tak datang majlis saya macam ini, sayang. Sedangkan ini salah satu sunnah Nabiya yang besar. Sayang cinta pada Nabi jangan cakap aja, dia kena tunjuk. Dia kena tunjuk. Termasuklah yang baru dipromotkan tadi tentang soal bersedekah. Sedekah ni tuan-tuan tak semestinya dengan duit. Kata Nabi, kalau boleh dengan apa
sedekah kemiskinan. Stres. 12 setengah. Kalau 12, 40 menit. Stres. Tapi kita forum ini sesantai aja mana ya? Forum jangan kena kabut. Relax ya. Sebab saya tengok ni tuan-tuan peramai dan syahid dah begini. Itulah. Sebab itu dalam majlis ilmu ni dikira ibadah. Tidak. Nak baring gitu. Apa masalah? Baik. Jadi terima kasih saya nak cover sikit suara ni sebab speaker ni canggih sangat. Dia kata, dia kena step by step. Kalau kat luar ni speaker ni best. Tapi kat luar tadi gerimis. Ketika apa tadi? Sedekah tu akhlak Nabi. Sedekah. Lagi-lagi kita nak buat masjid. Kalau kata jangan sedekah, kita nak malam ni beramal jariah. Tabung ni mana? Ulang balik. Dikira pula. Relax lah. Ulang balik. Sebab yang bagi Aduh pun tadi laju sangat. Patutnya dia kalau sedekah ni nak sedekah ke jariah, kena tenang-tenang. Tabung tu kena relax. Tadi tabung itu ada dia punya lupa dia. Ya, patutnya kalau macam ini tak payah lupa-lupa. Buka aja besar baldi pun tak apa je. Baru senang nak masukkan. Kalau tak bawa duit, boleh je masukkan terus. Ini kadang-kadang kita nak buat lagi sangat. Dia kena tenang ibadah. Dia kena tenang. Nak sedekah pun kena tenang. Kalau boleh bilang balik, bawa pelan-pelan. Sini banyak kontraktor ni, jangan main-main ni. Dua depan kontraktor juga main-main. Bawa tabung letak kepada tuan kita ni. Letak sebelah dia, sebolehnya di kiri. Letak sebelah, jangan digerakkan. Selagi tak dimasukkan, letak. Selagi lama-lama mesti dimasuk. Isi kan kepala, masuk. Tak apalah, masuk RM5 pun tak apa. Alhamdulillah. Jalan. Nampak? Relax je. Orang kaya kampung baru tu. Bukannya, letak tabung dia. Lama sikit. Dia selagi tak masuk, jangan digerakkan. Tengok dia, tengok tabung. Tengok dia, tengok tabung. Tengok tabung. Lama-lama mesti diseret dia. Masuk RM10. Buat tak nampak. Tunggu. Masuk RM100. Baru duit banyak. Macam itu. Bila duit banyak, buat program pun semangat. Betul lah ya. Makannya pun semangat. Ini nasi lemak, bihun goreng, tengok. Buat terbikan stres. Cuba buat forum kau digolehkan kambing 3 ekor kat depan tu. Wah. Siap. Di malam? Salah patutnya siang tadi lembu, malam baru kambing. Kambing kan nanduk gitu ya. Start stres dia. Saja ya. Tu sedekah ni lagi. Bila dah kambing baru kita seronok, insya-Allah. Ya, baik. Ada lagi 6 minit setengah lagi insya-Allah. Jadi secara ringkas ni tuan-tuan, saya dah sebut, Ustaz dah sebut banyak lagi. Sayang cinta Nabi, salah satunya kita ambil satu perkara, berakhlaklah macam Nabi. Kalau begitunya, beribadah macam Nabi mungkin satu soalan lain. Berkahwin macam Nabi mungkin satu soalan yang lain. Tapi berakhlaklah kita macam Nabi. Jadi kita harap forum kita pada malam ini bukan saja nak sembang. Mudah-mudahan pertama kita dapat tingkatkan ilmu kita. Tahu macam mana cerita pasal Nabi. Cerita pasal Maulatul Rasul. Sebab dekat luar sana yang Ustaz sebut tadi di dalam Babinah tu, ramai yang tak faham. Yang Nabi sebut dalam hadis ni, wa kullan dhalala finnar, dalam Babinah berujuk kepada
selawat perdana itu terlalu ekstremis, mungkin Nabi ini boleh nak kata batalkan syahadat tidak, tapi terlalu melampau. Sampai Nabi kata dulu, jangan kau agung-agungkan aku seperti mana orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa, sebab aku juga manusia, istilah kata gitu. Dalam soal ini kita bukan nak mengagung-agungkan Nabi lebih lagi daripada Allah, bukan, tapi kita memuji dia sebagai insan yang terpilih paling mulia, kekasih Allah. Allah selawatkan dia, malaikat selamatkan dia. Nah kita kalau nak kira ekstremis, tuan-tuan, kita dengan sahabat ni berapa minit lagi? Suka aku lah, berapa minit aku dah. Yo, distress ya. Atau pukul 12, sekarang baru pukul 9. Jam saya lah. Stres. Saya adalah ustaz yang malu-malu. Tapi kalau duit banyak, akan datang airnya janganlah air cactus. Datanglah fresh orange. Contohnya saya kursi tuan-tuan. Apalah 2 minit tak apa. Yang saya nak sebut, kalau nak kira ekstremis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok sahabat. Bila Nabi wudu ada tak air yang sempat jatuh ke bawah kalau air dah jatuh? Tak sempat. Pasal apa? Pasal sahabat bila Nabi wudu aja dia dah standby sebelah. Kalau ada air nak jatuh, padat sampai macam itu. Kalau nak kira ekstremis, kita ke sahabat Nabi lagi? Sahabat Nabi sampai air wudu Nabi pun dia tunggu, tuan-tuan. Masya Allah, kalau kita cakap berselawat, buat program yang baik macam ini, ada saya tidak ekstremis, satu sunnah yang baik. Itu Nabi nak wudu, airnya ditunggu. Kita ada kat sini, imam nak wudu, ada pergi jodoh. Imam nak wudu, di sore air orang, bakalan dari kain orang, di sore air ni wudu lah. Faham tak faham? Jadi jangan begitu. Jadi sayang cinta pada Nabi, berakhlaklah kita seperti Nabi. Yang pertama saya kasihkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara orang yang bahasanya baik, lembut, bila bercakap dengan orang masya Allah satu persatu sahabat dengar. Itu yang kita nak contoh. Jadi saya minta maaf cakap ni bahasa saya sini mudah. Kita kalau bercakap jangan nak menenteng-enteng ngamuk-ngamuk guna bahasa kotor, tak baik. Itu bukan sunnah Nabi. Tahu Nabi kalau bercakap dengan sahabat jangan dengan sahabat, dengan orang kafir pun Nabi masih hormat lagi. Selama mana orang kafir itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menghina kepada Allah. Itu Nabi cakapnya lembut. Ini tonton begitulah. Yang nak kahwin dan musik tak boleh. Ini kat rumah kadang-kadang bahasa ni kotor. Kalau bergaduh bahasa ni kotor, macam mana itu sudah Nabi? Nabi tak pernah terkit ini. Ini kalau kita bergaduh, saya kerja jabat kamu, saya tahu. Dan kerja saya sebagai PNCR, pendaftar, nikah, cerai, ujuk, gaduh, tumbuh. Jadi, yang nak nikah, yang cerai, itu kerja saya. Yang nak nikah lagi, jumpa saya. Yang nikah lagi, jumpa saya. Boleh bincang. Mas kahwin tak ada, utang. Apa mending pada
Duduk kat surau tak ada siapa-siapa, dia tengok siling dia senyum sorang. Imam lalu pahal bila lagu ni senyum sorang sawan dia boleh. Dia kata lepas tu belajar senyum. Itu sunnah Nabi. Ya, sebagai contoh. Nabi dengan kanak-kanak macam mana? Nabi dengan kanak-kanak macam mana? Minta maaf cakap kata lagi kanak-kanak. Nabi suka usap kepala kanak-kanak lagi anak yatim. Buat. Kita tak faham. Imam pegang kepala. Weh, dia bapak aku tak boleh usapkan. Benda. Asal tak faham. Usap kepala tu sunnah. Ini kepala yang atas, kepala yang payah. Tak faham. Alhamdulillah. Ya. Mana kepala satu sunnah. Itu Nabi dengan kanak-kanak. Nabi dengan orang tua macam mana? Allah Akbar. Bercakap tu, hormati orang tua. Sampai peringkat Nabi dengan orang kafir pun masih lagi berakhlak. Kau tak tahu cerita kisah. Satu ketika dia berjalan bertemu dengan orang kafir, seorang Yahudi perempuan. Nak pikul barang tak kuat. Nabi pun kata, tak apalah makcik, saya tolong. Bila dipikul dia berjalan, perempuan tu ke depan, dia kat belakang. Dia pun kata, kau duduk mana? Saya duduk sini. Dia pernah pesankan kau. Kau jumpa satu lelaki kalau namanya Muhammad, kau jangan kawan dia. Dia tu perosak bangsa, merusakkan orang, bla 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 bla. Nabi apa? Relax. Kalau kita macam kita pikul barang, kau duduk mana? Duduk sini. Kau tu tak ada seorang budak tu bla bla bla. Dia kutuk kita tu. Mati dia pak mampus dia. Dia tak ada. Dia bawa lah sampai ke rumah dah kita duduk dia pun relax aja. Dah lah pun dia datang barang. Makcik tu kata, bagus kamu ni anak siapa? Nama kamu siapa? Dia kata, saya lah Muhammad Rasulullah. Oh, weh Muhammad. Ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tengok. Macam kita. Akhlak Nabi. Akhlak Nabi dengan sahabat, Masya Allah. Nabi kalau berjalan, ada tegur, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi macam mana? Nabi akan toleh seluruh badannya melihat Waalaikumsalam. Akhlak. Kita di Assalamualaikum. Salam. Oh, salam. Bukan akhlak Nabi. Tengok, itu yang patutnya kita contoh dalam seharian. Hingga kan Nabi SAW kalau kita baca dalam sejarah rumah tangganya, Masya Allah. Buat jenaka ni salah tak? Tak salah. Itu akhlak Nabi. Nabi ada buat jenaka dengan sahabat dia. Nabi buat jenaka dengan cucu dia, dengan isteri dia. Bila Nabi buat jenaka, isterinya pun ketawa. Sunnah ibu-ibu. Sebagai ibu, bila suami buat jenaka, ibu-ibu mesti ketawa. Tahu? Ini suami buat lawak, dia tengok. Abang buat apa? Buat jenaka. Tak berapa gelilah bangga. Tak jangan. Ini contoh akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Nabi sebagai seorang yang adil, seorang yang pengasih, seorang penyayang, bukan sekadar yang manusia, haiwan. Di antara binatang kesayangan Nabi ialah haiwan yang bernama kucing. Betul. Tapi namanya Mu'izzah. Nama kucing Nabi itu namanya Mu'izzah. Sayangnya Nabi dengan kucing ni, pernah Nabi baring-baring, tiba-tiba kucingnya datang, lalu baring di pakaian Nabi. Kucingnya tidur, Nabi buat apa? Agak-agak kita macam mana? Oh, wah, Nabi tu, wah, kucing tidur. Nabi tak ada. Dia sanggup potong sebahagian kain atau apa sekali dibani itu yang ditinggal kucing supaya kucingnya jangan jaga. La ilaha illallah. Ada bawa kucing tu, Bang? Ada kucing macam tu. Saya ingat kucing buat macam tu disembelih kucing tu. Nampak? Itu dah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cantik akhlaknya. Maknanya dia dengan kanak-kanak, dia dengan remaja, dia dengan orang tua, dia dengan orang kafir, dia dengan
dimasukkan dalam mulut istri Nabi yang tidak Allah. Istrinya punya telah, masya Allah. Buat besok makan nasi udang sotong kerang punya ya muka mula. Jadi kalau bisa kata tak dapat macam itu, dapat makan sama pun satu sunnah. Maknanya itulah akhlak Nabi. Dan satu lagi sifat Nabi yang boleh kita amalkan, jangan jadi orang yang kedekut memuji istri atau sahabat yang lain. Tak ada masalah. Memuji ini suatu kebaikan. Kalau istri kita boleh masak, padanya masak apalah, telur goreng dia memang pandai. Abang kalau goreng biasanya dengan kulit-kulitnya. Contoh, puji. Contohnya tuan-tuan, akhlak Nabi. Dan yang terakhir, yaitu saya suka sebut akhlak Nabi dalam beribadah. Beribadah Nabi dalam keadaan yang mutawassithah. Dia sentiasa bersederhana. Kalau solat berjamaah, maknanya dalam keadaan dia tengok siapa yang kat belakang jadi makmum. Dia tak semua ikut dari dia. Dia sebab itu sembahyang dalam keadaan begitu mudah. Pasal jamaahnya belakang ada yang tua, ada yang muda, kanak-kanak. Dia sedang tengok. Sebab itu imam sini saya tahu, saya pernah sampai sini sembahyang Jumaat, saya pernah. Sembahyang Jumaat mula-mula pun saya datang sembahyang di sini. Tak apa, tapi sedang tengok. Jadi jamaah pun seronok betul. Ini kadang-kadang kalau kita tak ikut sunnah sembahyang pun, dan dia zaman kecil-kecil dulu kita tengok macam mana. Yang jadi imam, stres, kat belakang stres dulu. Kalau bajunya slow, bunyi jauh dalam belakang stres. Orang tarawih 20 rakaat stres dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kat belakang tu bunyi tau. Maki 20 rakaat, jangan main-main. Stres. Alhamdulillah. Tak datang ke malam esok. Dalam baju dibantai pula Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Tak datang ke malam esok. Kesal. Waktu yang muda-muda kita kena faham, imam kena faham macam Nabi ni. Sedang ni. Laju sangat tidak perasan, tapi sedang ni. Tapi yang muda-muda ni pun saya tahu, kalau tarawih dia suka yang jenis macam hadar tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Belakang bunyi juga. Imam best. Lepas Fatihah, inna a'tainaka al-kautsar. Imam kesayangan. Ada dia, sebab tu ada surah yang panjang, ada surah yang pendek. Ibadahnya dalam keadaan begitu hebat. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarlah, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang terbaik. Dan kalau kita nak bincang tentang tak sudah bincang tentang akhlak. Jadi nasihat dan pandangan saya, kita dengar, kita kuliah, cuba kita amal dan kita buat sampaikan. Kita dah habis bacalah buku hidup suasana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sungguh menjadi contoh kepada kita. Masya Allah, hebat Nabi kita. Ditambah yang banyak sikit. Round kedua saya tulis Terima kasih Ustaz Siti. Ya itulah Ustaz Suraimi wakil, dia memang macam tu. Jadi jangan stres-stres, insyaAllah sabar ya. Boleh tunggu lagi ke? Ada makan di depan ni? Ada lagi ya? Ada, insyaAllah ada lagi. Okey, ini kita pun sudah mendengar pencerahan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Tujuan kenapa diadakan Maulud Nabi, rasanya menjadi banyaklah ilmu yang kita dapat malam ini. Mudah-mudahan kita. Jadi santai, relax.
Saya pun tadi macam garah juga kan, tapi dah kata bersantai-santai dan dengan stres. InsyaAllah bila kita dengar penghujatan ataupun huraian daripada Ustaz Suhaili Wakil, memang di dalam nada ketawa, dalam keadaan kita relax, tapi ada mesej di situ yang kita boleh hayati dan kita menjiwai sebenarnya akhlak Rasulullah SAW ketika dengan keluarga, anak-anak, yang saya amat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Suhaili. Dia mengatakan di ketika mana Rasulullah mengunyah makanan dan dia panggil isteri beliau, keluarkan makanan dalam mulut, masukkan dalam mulut isteri, telan. Allahu Akbar. Jadi kita boleh buat macam tu. Cubalah ya, cuba insyaAllah. Suap, kalau suap boleh. Dalam mulut kita belum tentu lagi dia telan. Dia punya belum tentu kita telan. Tapi insyaAllah baik kita telan kot. Jadi memanglah rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan memberi rahmat bagi sekalian alam. Memang Nabi Muhammad SAW itu diutuskan untuk umat sebagai pemberi rahmat al-alamin, semua yang akan merasakan rahmat Nabi SAW. Jadi kita tidak banyak masa. Tadi dah saling sentuh. Saya nak pendekkan sikit tadi. Kalau boleh kita minta Ustaz Mos lebih kurang dari 5 minit lebih ke 10. Belum tu lebih kurang sama ya, 5 minit lebih sikit. Saya tanya Ustaz Mos, apakah mesej Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi rahmat bagi sekalian alam, rahmatul lil alamin? Kita minta Ustaz Mos perjelaskan secara perinci. Mudah-mudahan kita sama-sama boleh berkongsi apa yang dikatakan rahmatul lil alamin, diutuskan untuk rahmat bagi sekalian alam. InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Benar kata Allah Subhanahu wa taala, tidak kami utuskan engkau ya Muhammad melainkan bawa rahmat seluruh alam. Sekejap ya Ustaz. Jadi jangan ke mana-mana sampai hingga ke akhir rancangan. Kita sesi soal jawab. Ya, sesi soal jawab. Nanti ada soalan. Belum lagi dibuka ya soalannya. Belum dibuka. Saya Ustaz Mus buat perincian dulu, nanti kita buka soal jawab. Allahumma salli ala Muhammad. Satu doa yang masyhur dibaca oleh imam-imam di seluruh surau, masjid, salat, yang sering kita baca, Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa amalan salihan wa ibadatan wa amalan salihan mutaqabbala. Itu doa tu. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Suhaili dah sebut, orang yang bakhil di kalangan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi
10 orang anak ya Muhammad. Ma fa'altu abada. Aku tak pernah buat pun seperti mana kau buat tadi kau cium. Aku 10 anak tak pernah pun aku cium mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keheranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Man lam yarham la yurham." Orang yang tidak mengasihi orang lain, maka mereka pun tidak akan mengasihanimu. Sebab itulah dalam institusi keluarga yang disebutkan panjang lebar oleh Fadil Ustaz tadi berkenaan dengan keluarga, ya, kita dengan keluarga, khususnya dengan isteri dan anak-anak, ya, kita selaku ketua keluarga tidak terlepas pandang oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atidun. Tidak terlepas pandang sama sekali, ya, sama ada perbuatan ataupun ucapan. Malaikat kanan kiri kita ada malaikat yang bersedia untuk mencatat amalan, khususnya kita yang selaku ibu ataupun ayah yang menjadi wali, yang menjadi ketua keluarga, yang diistilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kamu adalah pemimpin. Kita memang pemimpin keluarga, ya, dan kita akan dipersoalkan, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti, bagaimana kamu memimpin keluarga kamu. Kita minta supaya Allah rezekikan kepada kita. Allah warzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan, bukan sekadar ibadah saja, wa amalan salihah, dan semua ini endingnya adalah salihah. Dan jadi bila menyentuh tentang rahmat seluruh alam, perkara seperti tuan. Yang pertama sebenarnya yang diperjelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsirnya, beliau menyebutkan respon daripada rahmat. Yang pertama adalah Rasulullah, yang kedua agama yang dibawa agama Allah Subhanahu wa taala. Diistilahkan seperti mana yang dikatakan juga, seorang yang sakit, satu orang yang sakit dia makan ubat. Andainya dia tak makan ubat, andainya orang yang sakit tidak makan ubat, ubat tetap disebut sebagai ubat juga. Begitulah halnya juga, ya, orang-orang yang non-muslim selain daripada Islam, ya, bukan orang Islam, mereka pun, ya, percaya ada Tuhan, tetapi dalam masa yang sama dia tak boleh nak terima. Sebab kalau masuk agama Islam, ya, bukan sekadar kepala saya terpotong, dalam kira kepala bawah pun hilang. Itu pun satu hal juga, kan? Jadi hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat ke seluruh alam. Aku tengok bagaimana satu ketika diriwayatkan dalam kisah-kisah tauladan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh, ya, adik kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ya, dia masak buat jamuan, dia panggil abang ipar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidatina Aisyah ke rumah, ya, adik ipar, lalu dimasak, ya, masak kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik daripada rumah, ya, senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam, senyum sampai telinga. Jadi biasalah orang perempuan kadang-kadang cemburu kuat, ya, tanpa usul reksa terus blame, terus salahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dan dia teringatlah arwah itu dulu, lalu merah pada muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan terus pergi ke musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil wudu, terus solat 2 rakaat. Solat apa? Wallahu taala a'lam. Lalu datanglah Sayyidatina Aisyah daripada belakang dalam keadaan takut, tahu dah suami dia merajuk, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam merajuk. Kalau kita agak macam mana tuan dan perempuan sekalian? Ni tanya pagi-pagi di hadapan ni, ambil helmet, start motor terus pergi mamak dulu. Allah, tengok Nabi bagaimana solat 2 rakaat. Lalu Sayyidatina Aisyah duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlumba-lumba memohon maaf. Nampak, tengok rahmat kesediaan Allah. Bukan sekadar dengan manusia,
bila mana renuit kecil, ya, musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu di mana tempat khutbah mimbar terlipat sama, ya, batang tamar, pelepah tamar yang dijadikan tongkat untuk berkhutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam diletak. Bila mimbar baru, tongkatnya pun baru. Lalu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan khutbah, para sahabat mendengarkan seolah-olah satu orang baby sedang menangis. Lalu habis saja khutbah, habis solat, lalu kedengaran suara yang menangis tadi daripada batang tamar yang selama ini digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan tongkat ketika berkhutbah. Tengok, rahmat bukan sekadar dengan manusia, tapi dengan haiwan. Dengan haiwan tengok bagaimana. Kalau sudah tidak diharapkan lagi manusia ketika itu, kalian akan pasti, kalian akan lihat bagaimana, ya, tentera Abraha datang ke Mekah, nak menghancurkan kota Mekah, nak menghancurkan Ka'bah, rumah Allah yang mulia. Lalu, ya, pembesar ketika itu, ya, menyatakan bahawa pulangkan balik apa yang kalian ambil tadi, maka dipulangkan. Nak ambil Ka'bah, ambillah, itu bukan kami punya, tapi ada tuannya yang punya. Ketika itu manusia semua lari bertempiran, bertempiran diri ketika itu. Tengok, apa yang diharapkan adalah seekor burung yang namanya ababil daripada surga Ibar. Ketika itu yang nak diharapkan adalah seekor burung. Begitu juga hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Bagaimana? Kita melihat sejarah ini, kita dengar sejarah ini kan. Sampai di satu gua masuk lakir, ketika itu, ya, yang menyelamatkan tapak kaki Nabi dan Sayyidina Abu Bakar adalah bukan orang, tetapi beberapa ekor kambing ternakan yang dibawa. Yang ketika itu diharapkan bukan manusia lagi, tetapi haiwan yang namanya kambing. Allah. Tengok rahmat ke seluruh alam. Saya nak sebutkan, ya, antara lain kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kita dambakan, rahmat Allah yang kita dambakan, syafaat Nabi yang kita idamkan. La yudkhilu ahadukum, ya, kamu tidak akan dimasukkan ke dalam surga disebabkan dengan amalan kamu, dan kamu juga tidak akan dikeluarkan, yang tidak akan dicapai ke dalam api neraka dengan amalan kamu. Wala ana, begitu juga aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana amalan, tetapi illa bi rahmatin min Allah tabaraka wa taala, melainkan kalian dapat rahmat Allah. Siapa yang bawa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah sama-sama, ya, kita hidupkan sunnah Nabi walaupun kecil. Walaupun kecil, belum besar lagi. Kita duduk dalam majlis ilmu pun, ya, rahmat. Para malaikat mengibarkan sayapnya, ighfir lahum, ampunkan mereka selagi mana mereka duduk dalam majlis ilmu ni. Tengok, kan? Rawdatan min riyadil jannah, kita duduk dalam majlis ilmu, kita celah orang. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana kita sihat kita duduk, bukan kerana kita punya kereta yang mewah. Berapa ramai mereka yang punya kesenangan, kemewahan.
SPM ada, STPM ada, diploma ada, BA ada. Saya ingat semua BA lah. Termasuk Ustaz Suhaimi pun, moderator pun, semuanya BA ni, pemegang BA. Bahkan arwah. Betul? Allah. Yang PhD tu kita tak nak. Perasaan hasad dengki tu tak nak. Kalau PhD doktor tu boleh lah. Kan? Jadi apa kata Nabi bermunajat kepada malaikat? Wahai malaikat, sampaikan doa aku ini kepada Allah Ta'ala. Allahumma taqil alayya, Allahumma taqil alayya wa khafif ala ummati. Ya Allah, beri rasa sakit umatku ini sebahagiannya kepada Nabi dah minta. Wa khafif ala ummati, dan beri ringan sebahagian rasa hati itu ke atas umatku. Sayang tak Nabi pada kita? Sejauh mana kita sayang kepada Nabi? Allah. Kita kena meletakkan Nabi itu, ya, kita nak sayang kepada kekasih kita. Kita kena sayang Nabi dulu baru boleh. Kalau tak, la yu'min kata Nabi. Demi Allah tidak beriman orang itu. Dan belum lagi nak selawat atas Nabi. Banyak benda kadang-kadang kita nak fikir. Allah Ta'ala sebut kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat di atas Nabi. Sekalian orang yang beriman, berselawatlah atas Nabi dengan selawat yang sempurna. Allahumma salli ala Muhammad. Itu ke selawat kita? Tidak berupayaan untuk berselawat atas Nabi. Banyak benda kita lemah, kita minta dengan Allah. Sepatutnya bila Allah suruh berselawat, macam mana kita sebut? Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi selamat sejahtera atas kamu, itu selawat. Tapi kalau kita kata Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah selawatkanlah ke atas guru kami Muhammad. Tadi Allah dan malaikat berselawat atas Nabi. Orang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi. Kita slow, relax, dia jawab Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah selawatkanlah ke atas Muhammad. Tadi Allah sudah berselawat, kita pula minta Allah berselawat, menandakan kita sangat lemah. Sama juga Imam Abu Bilal kata, bagaimana Nabi SAW menyebutkan, Iza sami'tumun nida'a, Iza sami'tumun nida'a, faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Apabila dilakukan azan, maka yang mendengar azan mesti jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bila sampai hayya 'alas salat, kita sebutkan hayya 'alas salat? Tidak. Lemah lagi sekali. Kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan malaikat dengan bantuan wahai Allah. Tengok, lemah sangat kita kan? Allahu Akbar. Nabi itu yang kita sanjung. Sebab tu bila kita dengar orang mencela Nabi, kita nombor wahai bangun mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyara. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat ke atasku satu kali, sekali saja, Allahumma salli ala Muhammad, dan selawatkanlah wahai Allah ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya nantinya Allah akan berselawat ke atas mereka yang berselawat sebanyak 10 kali. Allah berselawat lain macam, bukan macam kita berselawat. Ibnu Athaillah Al-Askandari menyebutkan dalam La Tahzan, dia kata ihfazillah yahfazuka, ingat Allah nanti Allah akan ingat kamu. Ingat Allah ketika kamu senang, supaya nanti Allah ingat kamu ketika kamu susah. Ingat Allah ketika kamu sihat, supaya nanti ketika kamu sakit Allah akan ingat kamu. Allah Akbar. Ini sakit baru Allah Allah. Bawa apple pula pada orang sakit, mana boleh punya apple? Allah. Tengok kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah rahmat. Allah. Saya kepada Ustaz Mustafa Asri itulah perincian dia yang panjang lebar tapi mantap dengan intipat tinggi
masa. Berbalik kepada huraian Ustaz Mustafa tadi, kita ialah selaku pemimpin dan kita akan ditanya dengan apa yang dipimpin, apa yang dipimpin di atas muka bumi. Sebagai umat Muhammad kita khalifah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu itu pemimpin dan kamu akan ditanya dengan apa yang kamu pimpin. Allahu Akbar. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia lepas pandang untuk mempersoalkan kita di hari akhirat nanti. Sementara masih hidup sebagai umat Muhammad, apakah peranan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu persoalannya Ustaz. 2 minit ni Ustaz. Apakah persoalannya? Apakah peranan kita sebagai umat sahabat Ustaz? Apakah peranan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ustaz, 2 minit je. Stres, saya okey. Ya, tak apalah, saya 3 minit lah. Nampak boleh stres. Muslim-muslim berbetul, terima kasih Ustaz. Jadi sama-sama dapat. Ini je lah, kita kata gini lah. Peranan kita dalam soal berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW, saya melihat dari segi dakwah. Dakwah kan. Betul Nabi dah wafat, betul Nabi wafat hari Ahad. Nabi wafat dari Isnin. Nabi lahir di Isnin lepas subuh, waktu subuh. Nabi wafat hari Isnin lepas asar. Sebab tu biasanya manusia pun macam itu. Dia akan lahir dan meninggal hari yang sama. Itu ketinggalan. Biasanya bukan kelompok, biasa. So siapa yang lahir hari Ahad, standby solat. Malam itu masjid Imam ya, istighfar, syahadat, baca Quran, zikir. Besok nak mati ya. Saya selamatlah Jumaat baru lepas. Saya terus. Yang paling penting saya tengok ialah soal dakwah. Itulah peranan dan tanggungjawab yang kita ke depan. Taklah kena dakwah. Nombor 1, dakwah pada diri kita sendiri. Nombor 2, keluarga. Nombor 3, di keliling dan masyarakat kita mudah-mudahan. Inna dina inna Allah Islam. Sesungguhnya agama Islam agama Islam. Dakwah kita ialah berkaitan dengan Islam sama dengan Nabi. Nabi diutuskan bawa Islam untuk disebarkan dalam Alhamdulillah sampai kita. Jadi kita terus sebarkan. Cuma kesimpulannya, pertama jangan terlibat ajaran sesat. Itu nombor 1. Awal-awal lagi. 2, kalau boleh dakwah Nabi yang kita laksanakan meliputi syariat Nabi, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, sumber Quran dan As-Sunnah dan yang lain. Jadi ini mesti didakwakan. Pertama, bab ibadah. Kita kena sambung tugas Nabi, dakwah. Solat, masjid, surau, kalau boleh usahakan penuh. Saya tahu di kalangan sahabat-sahabat kita pun jenis yang duduk sebelah rumah, surau pun tak pergi. Dakwah tu, peranan kita. Ini peranan ni. Besok kita pergi masjid, balik sampai maghrib, balik sampai isya, kawan kita tegur kita. Mat, dari mana-mana? Surau, masjid. Sebagai jemaah ke? Kau tak pergi ke? Aku tak apa, sabar. Terus cakap aja, Mat, bukan apa. Tadi aku balik, selisih dengan imam. Imam tanya kau apa? Oh ya ke? Semalam pergi mana? Yelah. Tengok lebih lagi, tak pergi. Dakwah ni kena sabar. Tak apa, Mat, semalam imam, hari ni Bilal kena salah. Oh ya ke? Pergi tak pergi? Tak pergi, tak apa, Mat. Bilal jenazah pun kita salah. Oh ya ke? Tak pergi lagi, pemandu band pun kirim salah. Tak pergi juga, final. Mat, aku tadi balik selisih dengan Israel, bikin salah. Jadi kita nak bagi tahu kalau kita solat berjamaah, nak masuk syurga, jiran kita, kawan kita tak kata ajak pelan-pelan. Nombor 1, bab dakwah yang berkaitan dengan ibadah, pastikan selesai. Yang lain-lain tak termasuklah. Lagi-lagi yang berkaitan dengan rukun Islam, ya, syahadah, solat, puasa, zakat, haji, dakwah, ya, macam Ustaz tadi sebut. Kalau yang ada rezeki, jangan kena ikut duit 5
minta tolong lah, ada seorang Indonesia di sana, yang duduk sana. Dia kata, jom kawan-kawan aku nak naik bus lewat malam, aku nak tidur semalam kat sana. Bila ditanya kenapa, pokoklah turun wahyu, pening kita. Mengharapkan Jibril turun. Tunggu. Assalamualaikum, Jibril ke? Dah, Israel. Saya kata tadi ya, itu nak bagi tahu ni tuan-tuan, dakwah dalam bab ibadah. Nombor satu, sambung termasuklah puasa, solat, zakat haji. Yang kedua, dakwah Nabi dalam perkara bab pernikahan. Itu kena buat. Jangan cakap aja, kena buat. Yang belum kahwin mesti nak kena kahwin. Yang bujang-bujang saya tak mau dengar ada masalah tak nak kahwin. Tu anak dara kat belakang tu, berapa umur dah? 25 tahun. Dia kena kahwin. Kalau tak ada calon bagi tahu dengan Ustaz Zaidi. Pilihkan mana yang betul. Pilih Ustaz Zaidi boleh sama-sama kawan. Jangan kahwin lama-lama, sayang umur. Perempuan dipatutnya 25 tahun anak dah 2. Orang lelaki tak apalah, relax je awak ya. Jangan lama-lama sayang umur. Kahwin. Itu sebenarnya Nabi itu kena tahu buat pernikahan kita. Itu sunnah Nabi. Dah kahwin kalau boleh kena ada anak ramai. Kena dakwah. Anak tu kena dakwah. Dia jadi anak yang baik. Dan yang ketiga, dakwah Nabi dalam bab berkaitan bab jenayah. Kita kena belajar dan kita tahu. Kalau tak faham itu yang orang bina Islam hari ini, orang bina hudud hari ini, ya Allah. Tuan-tuan, saya nak tanya simple aja. Solat siapa yang suruh? Allah. Betul? Hudud tu contohnya orang yang mencuri potong tangan. Quran dah sebut jelas. Itu perintah siapa? Perintahnya adakah perintah Nabi semata-mata? Apakah perintah pemimpin kita? Ini perintah Allah. Jadi hudud tu wajib. Jadi yang kita ni takut sangat hudud ni pasal apa? Kita takut ni pasal takut kita kena pasal kita buat. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kesan bila hukum Allah tak dilaksanakan, inilah jadi masalah problem. Ada orang problem ini sah, 20 minit je. Dia stres. Inilah masalah tuan-tuan. Saya kat jabat agama tengok masalah. La ilaha illallah. Yang bab zina tu cukup tak? Datang jabat agama perut terbunyut, bangga kan? Bila kita kata kenapa dah awak berzina? Takdir ustaz. Dah semua takdir. Yang kepok ni anak wetok kita dia berang ni kenapa? Ini masalah. Ini hukum Allah kita laksanakan. Sebab tu bila kita kata hukum hudud, ini hukum Allah wajib dilaksanakan. Bila tak laksanakan, siapa yang sepatutnya laksanakan? Jawab kepada Allah Ta'ala. Jangan pusat dalam mimpi. Hukum kan tak sangat masalah. Dah takut main sendakan lagi. Jangan. Ini dakwah kita jelaskan kepada orang. Yang kita tu takut-takutkan dia orang kafir misalnya orang kafir hudud ni untuk orang kafir. Dah orang Islam disasur. Orang tu ngaku. Muhammad dia. Untuk orang Islam, orang kafir tak kena, tapi dia kena takzir. Itu je. Kalau orang Islam mencuri, dipotong tangan, diselain kalau sampai ada dalam cara dia. Tapi orang kafir takkan mencuri, tak kena potong tangan. Walaupun mungkin dia tak kena, kita sebagai pemerintah boleh kenakan takzir. Ya, mungkin dia tidak dipotong tangan, tapi di penjara. Itu takzir lah namanya. Contoh. Jadi benda-benda itu supaya kita faham ini hukum Allah. Inilah perjuangan Nabi SAW yang kita kena sambung. Dan termasuklah perkara berkaitan dengan muamalah, jual beli. Ikutlah sunnah Nabi. Siapa berniaga sini angkat tangan. Alhamdulillah. Tanya sunnah Nabi. Sebab Nabi pun berniaga, tapi mesti nak jujur. Jangan main-main tak. Oh, berniaga ni sunnah Nabi. Untung besar, tak percaya. Siram lemau makan sini berapa
Restoran ada. Saya istilah limau awal ini tengok kita sebagai straight. Jadi mesti baik. Assalamualaikum kepada semua. Mudah-mudahan majlis kita diberkati Allah. Saya kepada Nabi. Saya tutup kalam saya. Man ahya sunnati sekali lagi. Faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnah-sunnah tuan-tuan, orang yang cinta sunnah Nabi buat yang mudah. Dia cara kita berpakaian. Siapa pakaian putih, otomatik pahala sunnah. Sebab Nabi solat suka pakaian putih. Pakaian kita macam saya, macam kameraman ini, dapat pahala sunnah. Sebab Nabi perang sudah pakai baju hitam. Contoh, yang mana biru ini tak berapa sunnah. Kain perekat lagi. Tapi dapat pahala sunnah. Sebab datang majlis tak ada saya buka saya putih dalam ini. Jangan, kalau putih baru tak pergi putih dah koyak-koyak stres. Sunnah Nabi, maka kata Nabi, orang itulah mencintai aku. Dan orang yang mencintai diriku akan bersamaku di dalam syurga. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Sofian Waki. Kalau nak diikutkan sebenarnya tak kuat seperti kalau Ustaz ni cakap. Betul tak? Betul. Jadi insyaAllah Ustaz sebulan sekali Ustaz kuliah wajib. Minta ke Ustaz Sofian ini sebulan sekali kuliah wajib. Minggu pertama Ustaz Mus, minggu kedua Ustaz Sofian ini. InsyaAllah saya dua-dua tak kuat sangat mendengar sebenarnya. Tapi kita tidak kebanyakan masa tak banyak. Jadinya saya pun nak tutup majlis ni. Tapi ada, kita buka soalan ya. Kita buka soalan. Siapa-siapa yang nak bertanya boleh tampil di depan, pergi ke mikrofon tu. Ada apa soalan? Ada. Encik Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengurusi dan Ustaz, saya ada dua soalan. Soalan saya yang pertama, bagaimana nak jadi kekasih Allah kepada kekasih Allah? Yang kedua, bagaimana akhlak Rasulullah dengan keluarga? Terima kasih Encik Malik. Soalan itu pertanyaan saya nak jawab. Bagaimana nak jadi kekasih kepada kekasih Allah? Yang pertama. Yang keduanya, bagaimanakah hubungan Rasulullah SAW itu Encik Malik bersama keluarga masyarakat. Jadi bagaimana nak jadi kekasih kepada kekasih Allah? Sekali lagi Ustaz Suhaimi soalan. Allahumma salli ala sayyidina. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Sadaqallah. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Sing Allah kon lakoni ya dilakoni. Sing kon ditinggal ya ditinggal. Prinsip jenenge taat. Orang paham sekarang mulai. Prinsip apa saya bisa? Taatlah kamu kepada Allah. Mudah cakapnya nak jadi kasih Allah. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggal. Tapi kalau kita namanya manusia, kalau misalkan terbuat yang Allah larang, taubatan nasuha, yang Nabi cakap sesungguhnya dalam hadis kursi dikata sesungguhnya di kalangan umatku yang umat Nabi Muhammad, maknanya hambaku, ialah mereka yang paling bagus pandang
Sebab dia kalau dia jadi kekasih Allah, mudah cakap kalau salah, dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Itu betul minta ampun kepada Allah. Allah suka. Ya, kemudian hati Rasul ikut Nabi wa ulil amri minkum dan juga kepada pemerintah. Dan satu lagi yang tidak jadi kekasih Allah, bangkitlah malam sebelum tidurlah. Dah tidur untuk belakang ya Allah, bangkitkan aku nak bermunajat kepadamu qiyamul lail. Itu pun ada yang kita boleh jadi kekasih Allah. Yang kedua Ustaz Rahman. Soalan dia hubungan Rasulullah SAW. Wah, ini satu. Hubungan Nabi SAW bukan sekadar dengan ahli keluarga, bahkan dengan masyarakat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kalau bersama dengan istri dan anak-anak itu dah cerita banyak. Dan saya nak membawa kepada yang lebih hebat lagi. Bersama para sahabat rahmah bainahum, ini sifat yang ditunjukkan oleh Nabi. Mereka saling berkasih sayang dan saling memberi maaf. Tengok bagaimana dalam kisah disebutkan. Satu ketika Nabi SAW dihadiahkan kepala kambing. Kemudian Nabi dia tak pentingkan diri. Dia ingat sudah pasti sahabat di sebelah rumah tak ada lauk nak makan. Lalu diberi kepada sahabat sebelah rumah. Lalu sahabat pun macam itu juga, macam Nabi punya perasaan. Lalu diberi kepada rumah yang seterusnya. Akhirnya sampai 40 buah rumah, yang akhirnya sampai tadi kepada kambing tadi kepada Nabi SAW. Allah, ini tarbiyah daripada Nabi SAW. Sampaikan, ya, kita lihat bagaimana hubungan Nabi SAW dengan masyarakat yang lebih besar, masyarakat Madinah. Ya, ketika mana kita dengar Nabi hijrah, Nabi berdakwah ke Taif, kan? Bukan disambut dengan paluan korban, tidak. Ya, bukan disambut dengan bunga mangga, bukan. Tetapi disambut dengan balingan batu. Allah Akbar. Sehingga diriwayatkan terpecah bibir Nabi, mengalir darah hingga ke sepatu. Malaikat diceritakan on the spot datang offer kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, engkau telah dianiaya. Maukah balikkan bumi Taif itu? Apa jawab Nabi Muhammad SAW bersama kebaikan. Allah Ta'ala ajar Nabi SAW, wa ahsin ala man asaa ilaika ya Rasulullah. Berbuat baiklah kepada mereka yang berbuat jahat kepada kamu. Tengok didikan Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya Nabi kata, jangan, tak payah binasakan mereka. Allahumma hdihim, ya Allah beri tunjuk hidayah kepada mereka. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka ini tak tahu apa-apa. Belum sampai lagi berita yang menyatakan kena berkasih sayang. Rahmah bainahum, mereka ini saling berkasih sayang. Satu ketika mana akhir juga riwayat Nabi SAW antara lain menyebutkan begitu perhubungan Nabi ketika nak mati, ketika nak wafat pun. Tengok bagaimana interaksi dengan para sahabat yang ada ketika itu. Lalu Nabi SAW menyebutkan, Tuwa liman yarani wa yu'minu bi, beruntunglah, sekali saja Nabi sebut, mereka yang sempat hidup bersamaku, tengok aku, sempat nampak Nabi SAW beriman denganku, beruntung. Siapa? Para sahabat kan? Tapi hebat lagi bila Nabi SAW sebutkan sebanyak 3 kali ataupun 7 kali. Tuba, 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 beruntunglah, 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 beruntunglah. Sampai 7 kali sebut. Liman lam yarani, mereka yang tak pernah berjumpa dengan aku, tak pernah lihat wajah aku.
sampai 7 kali, beruntung kamu, beruntung kalian. Tak pernah nampak aku tapi boleh beriman dengan aku. Boleh tutup aurat. Sebab itu kita mohon doa. Ya. Yang berniaga boleh jadi kaya. Yang berusaha, anak ambil periksa. Minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita minta doa, minta dengan Allah ya, supaya jadikan orang yang kedua, jangan jadikan orang yang ketiga dan seterusnya. Yang pertama kita minta, wahai Allah, jadikanlah aku orang yang kaya di dunia dan kaya di sana dunia. Kalau aku tak boleh jadi orang yang pertama, jadikanlah aku orang yang kedua, yaitu biarlah aku miskin di dunia tapi kaya di sana. Janganlah wahai Allah jadikan aku orang yang ketiga dan seterusnya, yaitu dahlah aku kaya di sana tapi malah aku papa di sana. Dan yang seterusnya, dahlah aku miskin papa kerana tak ada apa-apa, amal pun tak ada. Nantilah kau pergilah, aku tak faham. Sedangkan Nabi SAW ingatkan, idza asbahta fala tantazir al-masaa wa idza amsayta fala tantazir as-sabaha. Jika kalian duduk di waktu pagi, jangan tunggu petang. Dah dapat duduk dalam waktu petang, jangan tunggu pagi esok. Khudh min hayatika li mautik. Ambillah peluang, rebutlah peluang, beramallah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kehidupan untuk mati. Wa min sihhatika li saqami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sihatku beramallah ketika sihat, ya, sebelum sampai waktu sakit kamu. Ini perhubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar sehingga kan kita nak sebutnya sebagai pengakhiran pada malam. Nanti tuan moderator akan rumuskan bagaimana kagumnya, ya, bukan sekadar kita kagum santun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang penulis barat tahun 80-an tulis buku namanya Michael H. Hart. Dia tulis satu buku tajuknya The 100 orang yang popular, bahasanya begitu. Beliau menulis, meletakkan di ranking yang pertama, di tempat yang pertama bukan nama pemimpin kafir, tetapi yang diletaknya adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, Nabi kita. Dia kata, sampaikan dia kata, lepas saya menulis ini, pastinya ada kritikan daripada sahabat-sahabat. Memang benar, Rasulullah SAW dikagumi oleh kawan dan lawan. Hebat. Sebab itu saya ulang balik, ya, Allah Ta'ala sendiri iktiraf Nabi, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ini bukan sekadar dijadikan saja, bahkan dibekalkan dengan satu akhlak yang tinggi. Hebat Nabi SAW. Jadi rasanya cukup sekadar itu yang baik untuk Allah, yang lemah itu saya. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Kamal Asri, kepada Ustaz Suhaili Wakil. Dan itulah ya, puan-puan dan tuan-tuan, banyak yang kita dapat kongsikan bersama pada malam ini. Pada awal kita mulakan majlis sampailah ke penghujung. Kalau orang tanya kita boleh atau tidak sambung maulud, kita jawab kata boleh, dikutuk bid'ah dhalalah atau dhalalah finnar, bid'ah sayyi'ah tapi jadi bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Yang kedua dia bagaimana akhlak Rasulullah turun Quran. Dan yang ketiganya rahmatul lil alamin, beri rahmat bagi sekalian alam. Dan keempatnya peranan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah orang yang terbaik di antara yang terbaik, sebab kita semua akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak berkongsi satu perumpamaan yang saya suka kalau dalam kuliah saya sebutkan perumpamaan pinggan. Kita pinjamkan orang pinggan, 3 orang pinjamkan pinggan. Pinggan kita punya, dia pinjam kat kita 3 orang. Orang yang pertama
datang pulang kembali pinggan yang dia pinjam tu dalam keadaan bersih, apa yang kita akan buat ke pinggan itu? Kita ambil pinggan itu, kita letakkan semula di atas rak pinggan. Datang orang yang kedua yang pinjam pinggan kita tadi, datang bawa pinggan tak basuh. Apa yang kita akan buat? Kita ambil pinggan itu, kita basuh bersih-bersih,